Okay, mungkin ada soalan dari Baba Hafizuddin. Masya-Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Fatih Ustaz Zamri dan Al-Fatih Ustaz Anas. Saya daripada Sungai Buloh, ada pondok di sana. Saya ada beberapa mungkin cadangan ataupun persoalan pun boleh, cadangan pun boleh. Iaitu pertamanya ialah mempermudahkan pendaftaran pondok. Satu. Yang keduanya memberi peruntukan zakat kepada pelajar pondok. Dua. Yang tiganya ialah memudahkan dana wakaf untuk pembinaan pondok. Yang pertama, kenapa saya kata mempermudahkan pendaftaran pondok? Sebab dulunya memang pondok saya asalnya tidak berdaftar. Tapi oleh kerana pelajar saya nak memohon zakat, dia orang naik ke pejabat zakat, isi borang, ambil tanda tangan semua-semua. Akhirnya bila naik, pihak zakat kata tidak dapat zakat sebab kamu bersekolah tempat yang tidak daftar di JAIS. Lalu saya pun usahalah daftar. Tapi proses untuk lulus pendaftaran tu lambat. Sehingga saya pernah kata jangan sampai saya buka disko lagi cepat daripada buka pondok, jangan kata. Jadi alhamdulillah boleh berdaftar juga, tetapi daftarnya daftar sementara. Jadi ini permasalahan. Sebab seperti Ustaz Anas sebut tadi, ada pondok-pondok yang daftar tahfiz. Sebab yang ada kekal hanya tahfiz. Kalau turas, wallahu alam, sekarang ni saya tak pasti. Di JAIS adakah sudah ada yang pendaftaran kekal ataupun masih sama. Seperti 2016 permulaan adanya turas, iaitu pendaftaran sementara. Setahun mesti di-renew kembali. Jadi agak orang panggil susah. Sebab apa? Sebab untuk daftar kekal, kebanyakan pondok susah nak menepati syarat. Kebanyakan kami menyewa. Ini saya kata kaitannya dengan yang ketiga, iaitu dana wakaf. Iaitu dipermudahkan pondok untuk dapat dana wakaf. Macam contoh pondok kami baru alhamdulillah selesai beli 2 ekar tanah dan menuju kepada pembinaan pondok. Jadi kalau menyewa memang susah untuk dapat kriteria daftar kekal. Kita menyewa pembangunan yang tak ada pagar, tak ada keselamatan. Itu bomba mari dapat, orang mari cek untuk dapat keselamatan bomba pun ngejah kalau tu panggil. Bolehlah, nah. Bolehlah kata, susah sangat. Nah, jadi untuk orang panggil kelestariannya pondok tu mestilah orang panggil mempunyai tempat yang sesuai, nah. Bukan menyewa, bukan tanah menyewa, kalau boleh tanah sendirian. Cuma susahnya apabila urusan wakaf, memang secara autoriti wakaf ni memang Majlis Agama Islam. Tapi kebanyakan pondok mahu berdikari. Dia mahu tanah tu di atas nama pertubuhan pondok sendiri kalau berdaftar ROS. Tapi susah. Jadi ini sistem perwakafan kita sendiri pun mesti dibincang balik. Mesti ada orang panggil keberdikarian, mandiri, orang Indonesia panggil mandirinya, berdikari, berdiri di atas kaki sendirinya pondok itu sangat penting untuk pondok itu terus maju. Kemudian soal zakat kepada pelajar pondok. Apabila saya selesai daftar, pelajar saya itu pergi pula ambil borang, isi borang pula, naik turun balik pejabat, akhirnya tak dapat juga. Kerana tidak ada peruntukan untuk pondok. Zakat hanya untuk pelajar tahfiz. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa penting untuk saya ajukan. Mungkin Jabatan Agama Islam atau Majlis Agama Islam MAIS, JAIS boleh buat satu kita kata program terhadap pelajar-pelajar pondok, iaitu seperti kita nak bagi zakat kepada pelajar pondok, kita buat program musabaqah bukan Quran, musabaqah hifzul mutun, musabaqah qiraatul kitab. Yang mana pelajar-pelajar cemerlang kita bagi zakat. Kerana mereka ni belajar ilmu-ilmu yang susah. Yang melepaskan fardu ain itu jadi fardu kifayah. Jadi kesiannya pelajar-pelajar pondok kita ni apabila naik minta zakat tak dapat. Kerana mereka belajar di pondok bukan di tahfiz. Duit zakat tu untuk tahfiz saja, bukan untuk pondok. Sedangkan mereka lah yang belajar untuk melepaskan fardu ain jadi fardu kifayah. Jadi saya cadangkan kepada Jabatan Agama Islam atau MAIS. Pertama, permudahkan pendaftaran pondok. Nah, macam kami setiap tahun nak kena renew ni agak orang panggil berat. Agak berat. Sebab apa? Sebab pondok ni
Macam kami tidak ada yuran, tak ada kaki tangan. Nah, macam belajar tu free. Jadi tak ada orang yang nak tolong daftar setiap tahun untuk renew dan sebagainya. Itu agak susah jadi. Jadi permudahkan pendaftaran pondok. Satu, pastikan orang panggil silibus tu menepati dengan silibus pondok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya. Kemudian dibuat program-program yang menaikkan semangat gairah pelajar ni untuk semakin semangat belajar, hafal matan yang apa. Itu sebagai satu cara untuk salurkan duit-duit zakat kepada pelajar pondok. Kita tak nak juga pergi ke pondok bagi duit zakat. Tak tahu pelajar tu menghafal ke, tidur ke, meniaga ke, buat apa tak tahu. Tapi kita buat program tu seolah-olah berbaloi dipanggil. Duit zakat kita salur kepada pelajar yang benar-benar belajar bersungguh-sungguh dan melepaskan orang panggil hukum fardu ain kita kepada fardu kifayah. Kemudian yang tadinya yang terakhir itu tentang dana wakaf untuk pondok. Itu juga sangat penting supaya pondok ni benar-benar menepati kriteria keselamatan dan sebagainya. Jangan sampai pondok terbakar maka menyalahkan tok guru pondok, mudi pondok. Tapi pondok ni menyeru macam kami di pondok. Ramai orang nak masuk lebih daripada 30 orang tapi tak mampu dah. Tak boleh sebab tak muat. 30 orang tu pun nyawa tak boleh, mengucap tak boleh kalau mati tu. Tak lemas, sempit. Jadi memerlukan tempat yang lebih luas, lebih selesa dan sebagainya. Jadi di situ kami tahu bahawasanya banyak sebenarnya tanah-tanah wakaf. Tapi apabila Majlis Agama Islam yang punya, itu jadi macam agak tersempit. Orang pondok je jadi kita jadi menumpang. Jadi dia beranggapan seperti itu. Saya rasa mesti dibincangkan tentang wakaf tanah untuk pondok ni. Ada orang panggil kemudahannya pondok berdikari dengan kaki sendiri. Gitu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kita mungkin ada masa dalam 5 minit saja lagi sebab kita dah curi masa slot kedua. Jadi mohon Ustaz ulas terlebih dahulu ya tentang ketiga-tiga soalan tadi insya-Allah. Baik, terima kasih Baba Hafizuddin. Faizuddin. Baik, pertamanya berkaitan dengan pendaftaran. Selain daripada pendaftaran itu melibatkan kelulusan daripada kami. Dia ada 3 lagi perkara iaitu melibatkan kesihatan, melibatkan keselamatan bomba dan melibatkan KM dalam rancang daripada pihak majlis perbandaran lah. Saya ambil maklum perkara ini dan memang setakat ni yang kita ada pun memang pendaftaran sementara dan maknanya saya kena bincang juga dengan YB Zawawi lah insyaAllah untuk ke arah ni. Dan saya nampak sebenarnya inilah antara jalan-jalan yang kita boleh suarakan. Dan kebetulan Ustaz Zamri pun ada, insyaAllah kita akan ambil nota perkara ini lah. Yang keduanya berkaitan dengan zakat. Saya setuju kalau zakat ini juga diagihkan secara sama kepada institusi pendidikan yang ada di negeri Selangor lah. Cumanya saya mencadangkan, ini cadangan saya pula ya, kalau boleh institusi Turos ini dapat bergabung di bawah satu persatuan, saya rasa ini lebih mudah lagi. Setakat ni kami agak mudah dengan PITA sebab dia mewakili hampir keseluruhan tahfiz. Jadi sehingga kan kami memang bagi dia satu kerusi untuk duduk dalam jawatan kuasa pendidikan. Untuk bincang apa-apa berkaitan. Setakat ni kita belum ada lagi daripada pondok. Dan sekiranya ada, kalau Baba Faizuddin ni pun sebagai pengurusi pun lagi senang kami. Sebab kadang-kadang maklumat tu kami nak salurkan salurkan pada siapa ya? Tu contoh. Contohlah ni contoh. Ini saya kalau ada persatuan yang mewakili, jadi kita boleh bincang termasuk tadi tentang isu tentang wakaf. Sebenarnya kita ada satu pengalaman wakaf di Parit Mahang. Ada individu wakaf tanah 3 ekar dan pihak kerajaan negeri bersetuju untuk buatkan bangunan 3 tingkat. Jadi agak cantik, tapi dia telah melalui dia ada melalui persatuan tahfiz lah. Itu contohnya. Dan saya rasa kalau perkara ini dapat ada perwakilan yang kita boleh jumpa bincang, saya ingat tak ada masalah untuk kita discuss.
Sebab kemungkinan kita kena yakinkan juga dengan PWS contohnya. Maknanya ada satu libat urus yang lain yang kita boleh bincangkan apa yang kita boleh bantu. Kalau kita tak boleh bantu ni, boleh tak kita bantu tanah-tanah wakaf yang mungkin telah diniatkan oleh pewakaf untuk institusi pendidikan, kita pilih. Itu contohnya kan, contoh. Jadi saya rasa yang tak boleh berubah ni Quran. Peraturan dunia ni semua boleh berubah. Tapi kena ada bersama-sama lah maksud saya. Saya yakin kalau Baba Faizuddin dapat memberikan, saya bila dapat maklumat macam ni, oh itu juga sebab kita ada pengalaman menguruskan tahfiz yang mana wakaf bersetuju untuk mewakafkan atas nama pendidikan. Jadi kerajaan negeri pam duit. Jadilah sekolah dan digunakan. Jadi saya ingat kaedah ini juga boleh digunakan untuk sistem pendidikan. Saya ingat Yang Berhormat Menteri Besar Selangor pun dia berminat. Sebab lawatan dia 2019 ke Mesir, dia ada bincang panjang juga dengan Ruak Jawi. Ruak Jawi. Dan dia sangat orang kata apa, teruja bila Ruak Jawi mendapat membuktikan mereka itu telah mengeluarkan buku, mentahqiq kitab dan sebagainya sebagai satu aktiviti. Sehingga kan dia kata ni kalau balik Malaysia jumpalah saya. Ada bincang lah. Bincang mungkin hasrat Yang Berhormat, dia nak melihat macam mana pendidikan, apa yang boleh dibantu. Saya ingat saya rasa itu kita boleh bincang insya-Allah ya. InsyaAllah. Allah alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Anas, oleh kerana kita pun dah mula lewat sikit tadi. Itu yang saya terpaksa mencuri tanpa potong tangan lah, insyaAllah. 15 minit masa untuk slot kedua ini. Tapi insyaAllah ya Ustaz, Ana dah catat benda-benda yang sepatutnya diambil tindakan oleh YB, dan juga pihak Ustaz Anas ni pun memang berminat tentang hal ini. Dan yang saya tersentuh satulah yang Ustaz sebutkan tadi. Ustaz pun baru terfikir, ya juga ya. Jadi kalau kita tak buat perhimpunan begini, tak sampai, maklumat tu tak sampai kan. InsyaAllah dengan adanya perhimpunan seperti ini, maka akan ada advantage-nya untuk institusi SUROS yang memang multaqa kali ini pun memang adalah satu idea daripada Yang Berhormat Zawawi Mughni sendiri. Dan kalau sentuh tentang Yang Berhormat Menteri Besar pernah bertemu dengan Ruak Jawi pada 2019 itu, ada diceritakan kepada YB, dan saya ada bersama dengan YB Exco pada masa itu. Mungkin kita terhalangnya sebab pandemik ni. Kalau tidak, saya fikir insya-Allah Yang Berhormat MB telah meneruskan pertemuan itu, dan oleh itu dah pada masa ini kita dah ada, kita kata sedikit ruang pelepasan daripada pandemik itu, kita gunakan seguna-gunanya insya-Allah. Jadi dengan itu saya mohon maaf atas salah silap dan terkasar bahasa sepanjang mengendali